Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 24 Januari bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama pagi ini. 4 disyaki dijangkiti coronavirus di Malaysia disahkan negatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 individu yang dimasukkan ke wad pengasingan di sebuah hospital masing-masing. 2 di Sabah dan Selangor pada Rabu lalu kerana disyaki dijangkiti coronavirus telah disahkan negatif. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berdasarkan keputusan rawatan dan siasatan ke atas individu tersebut oleh pihak Institut Penyelidikan Perubatan IMF. Katanya semua 4 individu itu dimasukkan ke wad pengasingan sebaik dikesan bagi membolehkan rawatan dan siasatan dijalankan. Ujian makmal pada sampel 3 pesakit pertama didapati negatif pada jangkitan 2019 and COVID. Keputusan ujian kes terbaru juga mengesahkan pesakit keempat juga negatif bagi jangkitan coronavirus baru itu. Gejala yang dialami oleh suspek adalah disebabkan oleh jangkitan influenza A. Beliau kini beransur pulih dan berada dalam keadaan stabil. Pihak berkuasa China mengesahkan 571 kes dan 17 kematian dicatatkan setakat semalam. Mengulas langkah siap siaga dilaksanakan Kementerian Kesihatan selaras saranan WHO, Dr. Nur Hisham memaklumkan aktiviti saringan di pintu masuk antarabangsa kini diperkukuh dan individu disyaki akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjut. Sementara itu, rakyat Malaysia dinasihatkan supaya mengelak daripada melakukan perjalanan yang tidak penting ke Wuhan, China serta lain-lain kawasan yang mungkin terjejas dengan penularan jangkitan coronavirus. Dalam satu kenyataan, Wisma Putra berkata, rakyat Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya memberikan keutamaan kepada aspek kesihatan serta keselamatan diri masing-masing dengan mengambil langkah berjaga-jaga di samping mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Ini susulan keputusan pihak berkuasa China menyekat sebarang perjalanan keluar dari Wuhan berkuat kuasa semalam di samping keputusan beberapa syarikat penerbangan menggantung operasi penerbangan mereka di Wuhan sehingga notis selanjutnya. Wisma Putra berkata rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan dan perkhidmatan konsular boleh menghubungi pejabat diplomatik Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, syarikat penerbangan tambang murah AirAsia dan Malindo Air menggantung penerbangan ke Wuhan, China berikutan penularan wabak coronavirus. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, AirAsia berkata semua penerbangan antara Wuhan ke Kota Kinabalu, Bangkok dan Phuket digantung sementara. AirAsia juga memaklumkan pihaknya mematuhi nasihat dan peraturan daripada pihak berkuasa kesihatan sedunia dan tempatan termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Syarikat penerbangan itu menambah ia akan mengubah laluan ke mana-mana stesen penerbangan di tanah besar China yang lain atau mengembalikan tambang kepada penumpang. Sementara itu, Malindo Air turut menggantung serta-merta penerbangan antarbangsanya di antara lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dengan lapangan terbang antarabangsa Wuhan Tianhe, China. Penggantungan penerbangan tersebut adalah sebagai tindak balas terhadap larangan perjalanan yang dikeluarkan pegawai di Wuhan berikutan penularan wabak coronavirus. Penumpang yang menempuh perjalanan dari 23 Januari hingga 8 Februari boleh menghubungi pusat panggilan atau datang ke kaunter tiket untuk bantuan lanjut. Baik, seterusnya pembatalan pelaksanaan PAS sementara Sabah PSS Kementerian Dalam Negeri KDN senada dengan pendirian Kerajaan Negeri Sabah. Menerusi satu kenyataan, KDN berkata Kementerian mengambil maklum keputusan Kerajaan Negeri dalam isu PSS melalui mesyuarat Kabinet Negeri Sabah yang telah diadakan pada 22 Januari lalu. Kementerian juga komited dalam menangani masalah pelarian di Sabah dengan kerjasama Kerajaan Negeri. KDN turut menegaskan bahawa tindakan penyelesaian mengenai isu pelarian di Sabah adalah komitmen bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Pusat yang harus dilaksanakan secara berterusan dengan lebih teliti dan berhati-hati tanpa menjejaskan hak-hak warga negara, kepentingan dan keselamatan rakyat di negeri Sabah.
Sempena Tahun Baru Cina, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan arahan larangan pemanduan kenderaan berat di jalan raya yang akan dilaksanakan pada 23, 24, 27 dan 28 Januari. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Syaharudin Khalid berkata, larangan itu adalah sebahagian daripada pelaksanaan operasi Tahun Baru Cina oleh jabatan itu yang bermula sejak 18 Januari lalu. Hari Raya 2 hari, so, selepas tu kita kena juga larangan kenderaan berat untuk memasuki berjalan di lebuh raya lah. Jadi untuk tempoh ini kita telah menempatkan meminta tindakan ini diambil oleh seramai bukan 1,800 sebenarnya 2,200 pegawai JPJ yang secara langsung dibekukan cuti. Larangan operasi Tahun Baru Cina ini jelasnya akan berakhir pada 2 Februari ini dan seramai 2,200 anggota itu akan bertugas sepanjang sambutan itu. Menurut notis yang dikeluarkan, larangan itu melibatkan 3 kategori iaitu sepanjang masa 12.30 malam hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 6 pagi dalam jarak 25 km dari tapak binaan tertakluk kepada had masa operasi yang dibenarkan di jalan tertentu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia NUTP mahu Kementerian Pendidikan kekal melaksanakan urusan pendidikan rendah dan juga tinggi sekaligus tidak memerlukan kewujudan semula Kementerian Pengajian Tinggi seperti dicadangkan sesetengah pihak. Setiausaha Agungnya Harry Tan Huan Hock berkata, bagaimanapun kementerian itu perlu melantik 2 timbalan menteri masing-masing bagi pendidikan rendah dan juga tinggi bagi memastikan dasar serta program bagi kedua-dua peringkat pendidikan itu dilaksanakan secara khusus dan berkesan. Harry juga percaya Perdana Menteri akan mempertimbangkan pelbagai aspek sebelum membuat keputusan mengenai perkara itu. Dalam pada itu, NUTP turut merayu kepada semua pihak agar tidak menjadikan pendidikan sebagai bahan politik demi kesejahteraan anak bangsa. Sebelum ini, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika ini membangku jawatan Menteri Pendidikan berkata, beliau akan mengambil kira pandangan kemungkinan memecahkan Kementerian Pendidikan dengan mewujudkan Kementerian Pengajian Tinggi seperti yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Dalam pilihan raya yang besar, itu Reuters punya pendapat. Seorang penunggang motosikal maut manakala 2 lagi cedera selepas dilanggar sebuah kenderaan pikap di Jalan Kebun Klang, Selangor. Dalam kejadian jam 7.20 pagi semalam, kenderaan Ford Ranger dipercayai dipandu laju memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan 2 buah motosikal. Menurut Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Syamsur Amar Ramli berkata, akibat rempuhan terbabit seorang juruteknik maut di lokasi kejadian. Mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Zulfaqar Burhan, 29 tahun. Manakala penunggang dan pembonceng sebuah lagi motosikal mengalami kecederaan. Semua mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTER Kelang untuk bedah siasat dan rawatan. Hasil ujian pernafasan terhadap pemandu pikap itu mendapati kandungan alkoholnya berada pada tahap dibenarkan. Suspek akan direman hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 5,000 pengunjung hadir pada pameran tentera darat yang diadakan di Sempurna Sabah sejak Selasa lalu. Sambutan menggalakkan itu di destinasi kedua yang dilawati konvoi kumpulan tentera tempur tentera darat sebelum ke destinasi seterusnya di Lahad Datu Ahad ini. Pameran di Sempurna berlangsung selama 3 hari itu bertujuan mendekati masyarakat setempat. Antara aktiviti yang dilakukan adalah pameran aset seperti kenderaan dan persenjataan tentera darat, persembahan drumline, aktiviti derma darah serta pertunjukan payung terjun. Selain itu, TDM turut melakukan aktiviti gotong royong membaiki 2 buah masjid dan sebuah sekolah, tidak terkecuali projek membaik pulih rumah penduduk yang uzur. Selain Lahad Datu, konvoi kumpulan tempur tentera darat akan menjelajah 4 lagi daerah iaitu Sandakan, Kudat, Kota Belud sebelum berakhir di Kota Kinabalu.
Polis menumpaskan geng Olan yang disyaki aktif melakukan samun berkumpulan dan pecah rumah sekitar Melaka dan Johor sejak 6 bulan lalu dalam operasi Olan Kelmarin. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Asisten Komisioner Muhammad Nur Yazid Idris berkata tangkapan kumpulan berkenaan susulan kes samun bersenjata dan menyamar sebagai anggota polis di sebuah butik di Jalan Komersial Taman Kota Fashion, Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC 19 Januari lalu. Menurut ACP Muhammad Yazid, modus operandi kumpulan berkenaan adalah menggunakan orang tempatan sebagai penunjuk arah bagi mengenal pasti sasaran sebelum melakukan kegiatan samun. Dalam kejadian pada jam 12.30 malam itu, ke-6 suspek diberkas di alamat berasingan sekitar Bandar Melaka membabitkan 5 lelaki dan seorang wanita berusia antara 19 hingga 31 tahun. Hasil daripada tangkapan kumpulan ini telah berjaya menyelesaikan lebih kurang 10 kes samun dan beberapa kes pecah rumah di negeri Melaka serta 7 kes di negeri Johor. Katanya 2 buah kenderaan curi jenis Protowira dan Toyota Hilux turut dirampas. Beberapa peralatan untuk menyamun turut dirampas selain menemui hasil samun seperti barang kemas dan telefon bimbit. Kesemua suspek direman sehingga Rabu depan dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Penulis lirik terkenal Bob Lokman atau nama sebenarnya Muhammad Hakim Lokman sekali lagi dimasukkan ke hospital. Bob dikatakan menerima rawatan sejak Ahad lalu dipercayai akibat masalah buah pinggang. Bob 55 tahun kini menerima rawatan di Hospital UiTM Sungai Buloh dan berada di bawah pemantauan doktor. Sebelum dirujuk ke hospital, Bob dalam aktiviti jelajah kuliah agama di Terengganu. Selain mengalami masalah jantung dan paru-paru, kakinya juga membengkak kehitaman akibat masalah buah pinggang. Menerusi tulisan aktivis Dr. Ridwan Muhammad Noor yang dikongsi menerusi akaun Facebook Besut Berkat Sejahtera, aktiviti dakwah dan keadaan ekonomi Bob turut terjejas berikutan masalah kesihatan. Justru beliau merayu agar teman-teman aktivis dapat menjenguk atau ada pihak yang dapat membantu meringankan beban yang ditanggung Bob. Laporan antarabangsa, Singapura mengesahkan kes pertama jangkitan coronavirus membabitkan seorang warga Cina yang didapati positif wabak virus berkenaan, manakala beberapa individu lain berkemungkinan dijangkiti virus yang sama. Portal berita Channel News Asia melaporkan lelaki berusia 66 tahun itu berasal dari Wuhan, tiba di Singapura pada 20 Januari lalu bersama 9 lagi ahli rombongan. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan kesemua warga Cina terbabit menginap di Shangri-La Rasa Sentosa Resort. Anak lelaki pesakit turut dikategorikan senarai individu disyaki dijangkiti yang kini masih berada dalam pemantauan ward. Sementara itu, seorang wanita berusia 53 tahun juga menunjukkan hasil positif menerusi ujian awal namun menunggu pengesahan. Baki ahli rombongan itu kini dikuarantin dan bakal dipantau selama 2 minggu. Secara keseluruhan, terdapat 28 kes yang disyaki melibatkan individu berusia antara 1 tahun hingga 78 tahun. Ia menyaksikan 7 orang telah diisytihar bebas jangkitan virus berkenaan. Dalam pada itu, Kementerian Luar India mengesahkan rakyatnya seorang jururawat yang berkhidmat di sebuah hospital di Arab Saudi disahkan dijangkiti coronavirus. Kira-kira 100 jururawat warga India yang kebanyakannya dari Kerala bertugas di Hospital Al-Hayat telah diuji. Seorang daripada mereka disahkan positif coronavirus dan kini dirawat di Hospital Al-Sir untuk menjalani pemulihan. Di Vietnam pula, Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan 2 warga Cina didapati positif coronavirus. 2 pesakit yang merupakan bapa dan anak lelaki itu dimasukkan ke hospital pada 22 Januari lalu selepas menunjukkan simptom demam. Mereka kini menerima rawatan di Hospital Chore di Ho Chi Minh City. Kementerian Kesihatan Jepun mengesahkan kes kedua coronavirus membabitkan seorang lelaki dari bandar Wuhan, China. Pesakit lelaki berusia 40-an itu tiba di Jepun pada 19 Januari lalu. Lelaki terbabit dilaporkan mengalami gejala demam selama beberapa hari sebelum tiba di Jepun namun keadaannya stabil ketika itu. Begitupun pada 22 Januari lalu, lelaki itu dilaporkan demam dan kini menerima rawatan di Hospital Tokyo. Lelaki itu menafikan telah mengunjungi pasar di Wuhan yang dikenal pasti sebagai lokasi bermulanya wabak berkenaan. Kes kedua jangkitan coronavirus di Jepun ini lebih seminggu selepas pengesahan kes pertama pada 16 Januari lalu.
Sementara itu, pihak berkuasa China mengeluarkan perintah kuarantin pada Huang Gang selepas bandar Wuhan ekoran penularan wabak coronavirus. Portal BBC News melaporkan sistem pengangkutan digantung selain arahan penutupan restoran dan pawagam buat sementara waktu. Malah setiap individu dan kenderaan yang keluar masuk dari pusat bandar akan diperiksa secara teliti dalam usaha mengelakkan penyebaran virus berkenaan. Sebuah lagi bandar berdekatan iaitu Iju yang mempunyai lebih 1 juta orang turut mengambil langkah membuat sekatan yang sama sekaligus menjadi bandar ketiga membabitkan perintah kuarantin dan menjadikan jumlah keseluruhan penduduk di kuarantin seramai kira-kira 20 juta orang. Sukan. Pemain perseorangan utama negara Lee Zijia kembali mempamerkan aksi kurang konsisten. Ia selepas tersingkir seawal pusingan kedua Masters Thailand malam tadi. Zijia tewas kepada pemain Korea Selatan Ho Wang Hee 21-19, 15-21, 21-16 dalam tempoh 53 minit. Taruhan utama negara ke Olimpik Tokyo itu sebelum ini tewas seawal pusingan pertama di Masters Indonesia selepas cemerlang mara ke separuh akhir Masters Malaysia. Juara perseorangan lelaki sukan si Manila itu semalam menewaskan Samir Verma 16-21, 15-21 pada pusingan pertama. Roberto Firmino meledak gol lewat permainan untuk membantu Liverpool mencatat kemenangan 2-1 ke atas Wolverhampton sekaligus menyaksikan skuad bimbingan Jurgen Klopp selesa dengan kelebihan 16 mata di tangga teratas Liga Perdana. Rekod 14 kemenangan berturut-turut juara Eropah itu pada awalnya dilihat akan musnah selepas Raul Jimenez menyamakan kedudukan sekaligus menafikan gol pendahuluan Jordan Henderson. Liverpool juga kehilangan khidmat Sadio Mane pada separuh masa pertama kerana berdepan kecederaan dan bernasib baik kerana penjaga gol Alisson Becker turut cemerlang di babak kedua. Seperti ketika melakar kemenangan dramatik bertemu Leicester, Aston Villa dan Crystal Palace di awal musim. Sama juga skripnya ketika menentang Wolves apabila Liverpool memperoleh gol kemenangan Firmino 6 minit sebelum tamat perlawanan. Liverpool yang kini melakar 22 kemenangan daripada 23 perlawanan Liga masih berbaki. Satu perlawanan berbanding pesaing di tempat kedua Manchester City. Kekalahan terbaru itu menyaksikan Wolves masih ketinggalan 6 mata berbanding pasukan 4 teratas Liga. Bola sepak Piala FA Inggeris, pasukan Division 3 Tranmere menewaskan finalis Piala FA musim lalu Watford 2-1 selepas masa tambahan pusingan ketiga sekaligus menetapkan pertemuan sengit bertemu pasukan gergasi Manchester United di pusingan keempat 26 Januari depan. Perlawanan pertama kedua-dua kelab itu berkesudahan dengan seri 3-3 selepas Tranmere bangkit daripada ketinggalan 0-3 sebelum aksi timbal balik yang sepatutnya berlangsung minggu lalu terpaksa ditangguhkan kerana hujan lebat. Pengurus Watford Nigel Pearson melakukan 11 pertukaran berbanding pasukannya yang tewas 1-2 di tangan Aston Villa pada saingan Liga Perdana Selasa lalu. Tranmere yang bergelut di zon penyingkiran Liga 1 di depan pada babak pertama di Prenton Park menerusi Emmanuel Monte pada minit ke-36. Watford yang tewas 0-6 kepada Manchester City pada final tahun lalu menyamakan kedudukan minit ke-68 menerusi pemain gantian Callum Hines. Paul Mullin menanduk masuk gol kemenangan Tranmere minit ke-104 sekaligus menyaksikan kelab itu akan bertemu United di pusingan keempat Ahad ini. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti media sosial dan platform digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.